Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ini saya pada sesi FB Live ini saya nak berkongsi berkenaan dengan simpanan emas. So hari ini kita nak santai-santai, saya nak kongsi sedikit ilmu berkenaan dengan simpanan emas versus simpanan duit. Sebelum tu saya nak memperkenalkan diri saya sedikit. Saya merupakan priority dealer public gold, priority dealer emas public gold. Okay, so saya aktiflah berkongsi berkenaan dengan ilmu emas di media sosial ni lah, especially-nya di FB. Okay, so hari ini kita nak sembang-sembang santai berkenaan dengan simpanan emas versus simpanan duit. Okay, so simpanan emas versus simpanan duit ni mana yang lagi bagus? Okay, so sebenarnya dia adalah kedua-duanya adalah bagus. Dia melihat kepada kita punya matlamat lah, bila kita nak pakai duit tu dan bila kita nak pakai emas tu. Okay, so simpanan duit ni dia merupakan kita simpan duit lah, simpan duit dalam bentuk duit, dan emas adalah kita tukarkan kepada bentuk emas, sama ada emas barang kemas ataupun emas simpanan lah, gold bar ataupun dinar. Okay, so yang pertamanya dari segi beza lah untuk simpanan emas ni adalah, simpanan duit dengan emas ni adalah dari segi terkesan inflasi. Okay, inflasi apa itu inflasi? Inflasi ni bila kita rasa tiba-tiba je kita rasa barang dah naik harga. Itu yang sebenarnya inflasi, sebab dengan duit yang sama kita dapat beli barang lebih sedikit. Okay, so contoh yang senang kita nampak lah, mungkin 10-15 tahun lepas karipap kata 30 sen satu biji kan. So sekarang dah jadi 50 sen. So kita dah hilang kalau kata satu biji 50 sen tu, sekarang kita dapat RM1, kita hanya boleh dapat 2 biji sahaja. Kalau dulu masa 30 sen kita boleh dapat 3 biji dan ada lebih lagi 10 sen. So masa tu maknanya kita dah hilang. Sekarang ni kita hilang 10 tahun lepas kita hilang 1 biji karipap. So mana misterinya lah kan. Misteri tu adalah yang dinamakan inflasi. Okey, so dari segi inflasi, so kalau emas ni dia tak ada inflasi lah, sebab kalau kita pernah dengar berkenaan dengan satu dinar daripada zaman Nabi, kita sebenarnya boleh beli satu ekor kambing. Sehingga kini pun kita boleh beli satu ekor kambing dengan satu dinar tersebut. So kalau contoh hari ni lebih kurang dalam RM1,100 satu dinar tu, boleh beli seekor kambing kan. Zaman Nabi dulu 1400 tahun yang lepas pun Nabi pernah meminta sahabatnya membeli seekor kambing dengan satu dinar. Okey, kalau yang mungkin tak berkesempatan tengok sesi live saya sebelum ni, saya ada cerita berkenaan dengan perbezaan antara satu dinar dan juga gold bar. Okey, dinar ni dia satu dinar adalah 4.25 gram. Okey, so dia 4.25 gram. Kalau sekarang ni dah, maknanya hari ni lebih kurang 1100. So boleh beli seekor kambing. Okey, kalau pengalaman saya beli yang first dinar saya beli pada 2014 dalam 600 lebih macam tu lah. So maknanya kalau sekarang masa 2014 tu kita boleh beli satu ekor kambing dengan harga 600 lebih, memang boleh beli. Dan sekarang kambing tu dah naik harga kepada 1100, tapi satu dinar saya tu still saya boleh tukarkan kepada kambing. Itu yang maksudnya emas ni tak dimakan di inflasi. So sampai bila-bila pun dia akan menyimpan nilai menyimpan nilai kita punya barangan lah kalau kita nak beli maknanya. Okey, so satu lagi nilai duit ni adalah semakin rendah lah kalau kita simpan dalam bentuk emas, dalam bentuk duit. Maknanya kalau kita simpan tu, contoh nanti saya tunjuk satu lagi. Okey, ini emas ni penyimpan nilai. So kalau ikut gambar ni yang disediakan oleh Dr. Azizul Azli. So tahun 2004 harga emas adalah 40 gram, RM40 1 gram. So masa tu harga sebuah myWay adalah RM40,000. So kalau kita simpan duit tu RM40,000 tu, okey, kita tak beli kereta lah, maknanya kita simpan duit tu RM40,000, kita simpan duit satu lagi kita beli emas. Maknanya contoh kita ada RM80,000 masa tu. So RM80,000 masa tu kita simpan duit RM40,000 dan satu lagi kita beli emas 1 kilo RM40,000. So kalau ini dalam gambar ni tahun 2020
dalam gambar ni RM270 per 1 gram lah, tapi sebenarnya in reality tahun 2020 harga emas di public gold, harga emas account public gold pernah sampai sehingga RM304, iaitu pada Ogos 2020 lah. Okey, 2020 pernah sampai kepada RM304. So maknanya kalau masa sekarang kita ada 40,000 tadi yang kita simpan, yang 40,000 tadi kan, kita simpan tahun 2004 tu, kita nak beli satu kereta Myvi dah tak boleh sebab Myvi dah naik harga kepada 50,000. Kita kena tambah lagi, top up lagi 10,000 untuk dapatkan Myvi tahun 2020. Tapi kalau yang sekilo tadi, kita beli juga sekilo, masa ni tahun 2020 dia dah naik harga kepada 270,000. So berapa biji kereta boleh dapat kalau dengan 1 kilo tu, berapa biji kereta Myvi kita boleh dapat? Dah 6 kalau dengan 50,000 maknanya kita dapat 5 biji kereta lah. 5 biji kereta dah lebih lagi 20,000. So itu yang dikatakan penyimpan nilai. Penyimpan nilai. Okey. So penyimpan nilai emas tersebut. Okey. So satu lagi adalah fitrah ingin dibelanjakan. Okey, kalau duit, kita memang kalau rasanya semua orang simpan duit kan. So kalau duit ni sebenarnya kita nampak dalam bentuk RM. Okey, RM, kita nampak RM dalam akaun bank kita. Kita nampak RM, memang kita akan jadi nak beli dan nak beli lagi lah. Biasanya macam tu. So kalau dalam bentuk emas, kita memang fitrahnya ingin menyimpan lagi dan lagi. Okey, jangan percaya cakap saya. Kita tengok apa orang lain cakap lah berkenaan dengan emas ni, simpanan emas ni. Okey, ini ada seorang lah, okey, encik, tak pasti namanya siapa, cumanya dia bagi feedback lah kepada mentor emas saya, Encik Muhammad Zulkifli Syafiee. Okey, so dia kata, "Salam Tuan Zul, sejak saya mendapat inspirasi daripada blog Tuan, saya sudah mula membeli emas dan akibatnya saya ketagih membeli emas. Sedar-sedar sudah RM38,000 duit saya ditukar kepada emas dalam tempoh 7 bulan sahaja. 7 bulan dia dah dapat simpan RM38,000. Rasanya kalau kita rasa macam nak dapat RM38,000 tu agak sukar sikit lah kalau dalam bentuk duit kan. Sebabnya bila kita duit ni sebenarnya kita akan rasa ada keperluan saja nak membeli kan. Kalau contoh saya ni sukalah nak membeli barang-barang dapur kan, pinggan apa semua yang perempuan biasa macam tu lah. Okey, so kalau bila kita tak ada duit, kita dah dalam bentuk emas, kita tak nampak RM tu, kita nampak gram emas kita. So kita tak ada lah, kalau saya tak ada lah nak tukarkan gram saya tu kepada nak beli pinggan mangkuk semua. Okey, so itulah satu testimoni daripada pengikut blog mentor emas saya ni. So kalau tuan-puan nak belajar lagi berkenaan dengan ilmu emas, apa lebihnya, apa yang baiknya emas ni kepada kewangan kita, dan juga ilmu-ilmu pengurusan emas, pengurusan kewangan, bolehlah melawat dan belajar di blog mentor emas saya ni, itu di muhamadzulkifli.com. okey, muhamadzulkifli.com. Nak dapatkan buku tu yang dalam gambar tu pun boleh dapatkan. Dan saya pun ada sedikit lagi buku kalau nak beli dengan saya dalam platform PG Mall pun ada lagi. So boleh dapatkan lah daripada platform PG Mall juga. Harga je kalau kebiasaannya harga RM25. Mungkin ada yang buat promosi dapat harga kurang lagi lah. So ini seorang lagi bagi testimoni kepada Cik Zul juga. Betul Tuan Zulkifli, asal dia menyimpan RM100 satu bulan, sekarang dah berlipat kali ganda. Mungkin dia lebih lagi lah daripada 100 kan. Kunci asasnya adalah paksa dan lupa. Memang paksa dan lupa. Kalau maknanya bila kita paksa, jadi forgotten saving lah. Forgotten saving lama-lama menjadi tabiat. Okey, tabiat ni, tabiat simpan ni, maknanya simpan dan lupa ni. Tabiat simpan ni sebenarnya adalah tabiat orang kaya. So kalau kita nak jadi kaya, kita kena ikut juga tabiat tu. Sebab kalau tabiat berbelanja ni sebenarnya tabiat orang yang bukan kaya lah. Okey, so lama-lama menjadi tabiat. Hipotesisnya adalah semakin melihat emas, semakin kuat kehendak untuk menyimpan. Yang saya cakap tadi kan, dia bila dilihat emas tu, dia nampak nilai gram, dia lagi nak menyimpan, dia nak tambah lagi gram dia tu.
So dia tak adalah nak pergi habiskan macam duit kalau kita simpan duit kan. Okey, sudah tak sedar saya sendiri dah berjaya gunakan emas itu untuk menunaikan umrah dan guna sebagai dana untuk menyambung pengajian. Itu antara dua manfaat emas yang saya kecapilah sekarang ni. Okey. So kalau tuan-puan nak berminat, maknanya nak juga dapat macam ni, maknanya nak ada duit untuk nak buat umrah. Kalau contoh yang student tu nak buat belajar untuk anak-anak kan, nak buat sambung pengajian, memang sangatlah disuggestkanlah kita simpan duit kita, tukar daripada cara kita menyimpan duit kepada emas. Itu tadi kan kita dah tengok kan, dia tak makan di inflasi. So untunglah kat situ. Daripada 2004 tadi kita simpan 40,000, nilai dia 2020 dah jadi 270,000. Kalau ikut harga hari ni RM249 1 gram harga emas akaun di Public Gold. So maknanya harga emas kita dah jadi 1 kilo tadi 249,000. Daripada 40,000 jadi naik kepada 249,000. So kita dah untung 209,000. Boleh tolak split lah. Kalau contoh kata 10% daripada 40,000 tadi, split dia 4,000 kan. So tolak lagi 4,000. Maknanya kita untung lagi 205,000 dalam masa 16 tahun. Okay. So tapi kat sini yang kata nak menyimpan kepada emas ni, kalau saya kepada penyimpan-penyimpan emas saya memang sarankan pakai dalam masa at least 2 hingga 3 tahun. Sebab kita tak nak lah duit tu masa terdekat kita nak jual balik. Sedangkan masa tu contoh emas tu belum naik lagi harganya kepada harga modal kita beli. Contoh dia jatuh, lepas tu tak naik lagi kepada harga kita beli. So mungkin ada sedikit tak untung lah di situ. Tapi boleh je sebenarnya. Kalau orang yang memang dia memang ada macam tak boleh nak menyimpan emas, digalakkan disimpan dalam bentuk dia tak boleh menyimpan dalam bentuk wang, sebab dia nampak duit je dia nak membeli, nampak duit je dia nak membeli. So digalakkan juga simpan dalam bentuk emas. Kalau kata contoh masa yang dia nak guna duit tu, contohlah dalam masa 3 tahun dia nak guna duit, benda tu belum belum sampai lagi pada tahap harga yang dia beli, boleh aja kita yang manage dia kan, kita boleh pajakkan dia sekejap dan nanti kita tebus balik. So itu prettynya kat situ. Maknanya itu yang kalau tuan-puan ada baca dekat mana-mana kan, bila kita ada emas sebenarnya kita ada duit. Tapi bila kita ada duit tak semestinya kita ada emas. Sebab emas ni senang dicairkan. Dia tak adalah macam kita ada rumah nak jual. Kalau macam contoh sekarang ni kan, time-time pandemik macam ni, 3 tahun pun belum tentu lagi kita boleh jual rumah kita. So kita nak jual, nak dapatkan contoh nak dapatkan jumlah, kata kita tak ada simpanan duit, kita ada rumah sebiji, kita nak 3,000 aja, tapi sebab kita tak ada simpanan emas yang boleh nak dicairkan dalam masa yang cepat. So macam mana? So itu prettynya ada emas ni. Bila ada emas sebenarnya kita ada duit, tapi bila kita ada duit tak semestinya ada emas. Tapi nanti saya nanti siri-siri lain saya akan share lah apa ciri-ciri emas yang patut kita simpan lah. Okay, untuk nak mempercepatkan kita punya kadar kadar kita boleh dapat untung dengan cepat lah. Okay, tak semua emas sesuai lah untuk disimpan. Okay, so boleh kita kena ada ilmu lah. Okay, so bila kita ada ilmu sebenarnya emas ni bukan boleh menyebabkan kita kaya, tapi ilmu yang akan boleh menyebabkan kita kaya. Okay, so maknanya kita kena ada ilmu apa-apa pun. Sebab kalau contoh ada yang pernah membeli emas tahun 2010, masa dia memang masa puncak dulu kan. So kalau dia tak sabar, maknanya bila dia beli tu guna duit yang dia nak guna dalam masa terdekat. So bila tahun 2014-2015 masa jatuh hari tu, memang dia sangat terkesan lah. Dia rasa macam kenapa aku beli emas, kenapa aku beli emas, dah tak untung emas. Sebenarnya sebab dia tak ada ilmu lah, dia tak ada ilmu dan dia tak boleh sabar nak menunggu. Sebabnya dia rasa macam emas tak untung. Itu yang saya ni di bawah grup G100 Network lah, di bawah Public Gold, di bawah mentoring Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee. Kita memang menekankan ilmu emas kepada penyimpan-penyimpan di bawah bimbingan kami lah. Okey, sebabnya dengan ilmu baru kita boleh untung dengan apa-apa pelaburan pun. Kalau kita tak ada ilmu, kita akan rugilah. Kita mungkin kalau untung pun untung sebab kita sanggup menunggu macam tu je, kita tak ada ilmu pun benda tu. So kita
boleh ambil ilmu lah. So kalau kata contoh nanti tengok saya punya FB, contoh hari esok hari Rabu, esok hari Rabu malam ada kelas percuma berkenaan dengan emas ni, nanti akan disampaikan oleh esok malam, esok best Dr. Syafiq akan berkongsi berkenaan dengan simpanan emas. Okey, so boleh nanti boleh tengoklah saya buat sharing, saya buat perkongsian dalam FB saya. Nanti ada link lah nak masuk kepada seminar emas tu. Seminar tu emas percuma je, tak ada nak bayar-bayar ke apa, just pergi ambil ilmu. Kalau rasa berminat nak mulakan simpanan emas, boleh kontak saya semula. Okey, so itu testimoni. So kita tengok lagi apa simpanan emas dengan duit ni, apa yang lagi bagusnya. So Fitrah ingin belanjakan, saya pun dah cerita sedikit tadi kan. So memang bila kita ada duit, kita nak belanja sahajalah. Kita nampak RM kan. Macam contoh saya suka aja berjalan-jalan kan dekat pasar raya kan. Kita pergi pasar raya, lepas tu macam kita nampak satu barang bukan dalam kita punya list lah, kita nak membeli. Lepas tu kita macam duit aku ada kot dalam akaun, boleh pergi ATM walaupun tak ada dalam beg, tak ada. Tapi sekarang lagi senang lah kan, boleh je buat guna kad kredit ke, boleh guna kad debit kan, lagi senang. So bila kita ada duit tu yang kita rasa macam okey, aku ada duit, okey saya nak beli. Sebenarnya benda tu mungkin bila kita balik rumah dan kita kata kenapa kita beli, so macam sebenarnya benda tu tak perlu, itu bukan keperluan. Okey, so itu fitrah yang ingin dibelanjakan. Tapi kalau dalam bentuk wap emas ni, kita tak ada lah kan, dia ada masa bertenang tu, tempoh bertenang di situ. Bila kita ada emas, contoh kalau mendesak mungkinlah kita akan pergi pajak. Tapi kalau contohlah, kalau contoh saya suka beli kasut ke kan, kalau kita pergi ke pasar raya, kita tengok kasut, ada sale, cantik lah kasut ni. So bila ada emas, kita macam nak pergi jual emas ke, nak kena pergi pajak pula kalau nak beli kasut ni. Contohlah kita tak ada duit kan. So bila dah macam gitu macam dia ada masa bertenang, balik rumah, tak apalah, kasut yang lama ada je lagi kan, boleh pakai lagi. So itu yang dikatakan dia boleh mengelakkan kita untuk belanja lah. Tapi kalau ada testimoni orang yang menyimpan emas ni, dia akan rasalah macam tadi yang saya tunjuk tadi tu kan, dia nak menyimpan lagi dan menyimpan lagi. Okey, so yang tu pun sama dah, saya dah cover dekat yang semakin dilihat jumlah, semakin kita fikirkan cara untuk menghabiskannya. Kalau ikut emas, kita lagi fikir cara nak simpan. Okey, so dari segi perkongsian saya ni, kalau ada saya nak sharing sedikit berkenaan dengan cara boleh menyimpan lah dengan emas ni dalam public gold cara-cara lah. Kita ada 3 cara pembelian lah dengan public gold. Kalau siapa yang rasa macam bagus juga simpan emas ni kan, mungkin ada yang kerja dah bertahun-tahun tapi dana simpanan, dana kecemasan pun tak ada lagi. Okey, saya sebut pada dana kecemasan ni kan, kalau ikut pengurusan kewangan, dana kecemasan ni adalah at least kita kena ada 3 bulan simpanan, 3 bulan pendapatan kita untuk kita nak survive. Kalau ada apa-apa berlaku, kita boleh survive dalam masa 3 bulan. Kalau lagi bagus 6 bulan, atau lagi bagus lagi 1 tahun pendapatan. Okey, so maknanya kita kena ada simpanan. Sebab ada yang saya kenal lah, macam berjumpa orang, bila cerita-cerita, sebenarnya kita nampak pendapatan mereka agak tinggi, mungkin lebih kepada 10,000 sebulan, tapi 3 bulan simpanan pun macam contoh 30,000 pun tak ada. So kalau macam contoh apa-apa hal berlaku, na'udzubillah lah kan, diberhentikan kerja ke, ada sakit ke kan, so memang tak boleh nak survive. Okey, so tak boleh nak survive dalam tu. So kita kalau tak ada macam tu, maknanya kalau still dah kerja dah 10 tahun, 15 tahun, tak ada lagi dana simpanan, yang kecemasan tu 3 bulan gaji, 6 bulan ataupun kata boleh dapat setahun, sangat-sangat disarankan untuk menukarkan simpanan tuan-puan tu kepada dalam bentuk emas. Sebab tadilah kan, bila kita tengok kita tak ada nak berbelanja, jadinya kita lagi cepatlah kita nak increasekan kita punya simpanan, kan, dana kecemasan tu. Dan dana lain tu mungkin boleh lagi baguslah kita nak dapatkan, contoh kita nak buat dana persaraan ke, dana pendidikan anak-anak ke kan. Okey, so ada 3 cara lah untuk membeli di public gold ni, iaitu ada cara full payment, iaitu cash and carry lah, maknanya boleh beli dan terus dapat. Kalau sekarang ni kalau nak beli di branch public gold, boleh
boleh pergi, cumanya sekarang kena buat booking lah, kena buat appointment baru boleh pergi. Okay, sebab masa PKPP ni kan, so kena macam tu. Semua branch lah public go di seluruh negara, ada 18 branch public go di seluruh negara boleh ni. Kalau macam contoh nak beli melalui website pun tak ada, boleh juga beli dan nanti beli dan kita pergi ambil. Lepas kita dah beli tu, kita buat appointment dan pergi ambil. Itu lagi senang, maknanya kita boleh nak apa yang kita nak, item apa yang kita nak. Contoh kita nak 1 dinar, kalau kita pergi walk in mungkin takutnya tak ada kan. So macam tu. Okey, so yang kedua kita boleh syariah easy payment purchase lah, maknanya kita boleh beli dengan bayaran kali, maknanya betul 4 kali ataupun 10 kali. Ada 2 cara bayaran, dia boleh beli dengan 4 ataupun 10 kali. Okey, ikut ada range harga lah. Kalau kebiasaannya 5,000 ke atas boleh bayar 10 kali, yang bawah maknanya boleh bayar 4 kali sahaja. Contoh 1 dinar 1,100 bayar 4 kali, lebih kurang dalam 300 kan, 1,200 macam tu, dan 300 sebulan boleh bayar. So senanglah kita nak menyimpan. Okey, so satu lagi adalah cara kita menyimpan dalam akaun emas. Akaun emas ni ataupun kita panggil Gap Accumulation Program. Gap Accumulation Program ni ini sangat senang lah. Okey, yang ini boleh masuk 100 sebulan, 100 minimal lah. Kita nak nyimpan 100 dan kita boleh simpan lah, dan lain kali nanti kita boleh tambah lagi kita punya simpanan tu. Okey, dia tak ada komitmen, maknanya setiap bulan tidak perlu, tak ada wajib kena masuk 100, tak ada. So kita just masuk 100, macam yang first ni kita nak buka 100, dan lepas tu bila masa boleh masuk 100 minima, tak bolehlah 50. 100 minima, dan juga lepas tu gandaan 50, 150, 200, ataupun kita nak beli ikut harga harian tersebut. Macam contoh hari ini RM249, boleh beli 1 gram RM249 ataupun 2 gram darab lah, macam tu. So yang dalam accumulation program ni juga, akaun ni kita boleh juga ambil benda tu, maknanya sama je dengan cara yang lain tadi. Ada 2 cara tadi pun dapat fizikal kan. Contoh nak ambil 10 gram ke 1 dinar ke, yang akaun emas ni pun boleh juga simpan dulu, dan dah ada banyak boleh buat keluarkan. Macam contoh nak cuma ada satu syarat lah. Syarat dia, kalau kita nak buat keluarkan, kita kena ada minimum 1 gram dalam balance lah dalam akaun tu. Macam akaun bank jugalah kan, kena ada RM10 ke, ada yang bank-bank yang menetapkan 50 macam tu kan. Cumanya public ikut tetapkan kena ada minimum 1 gram dalam tu. Macam contoh kita nak keluarkan 1 dinar, kita kena 4.25 gram tadi, kita kena keluarkan, kita kena ada at least dalam tu 5.25 gram. Kalau kata contoh 6 gram, baguslah, bolehlah bawa keluar. Lepas tu bawa keluar 4.25 gram 1 dinar. Okey, so, kalau sekarang ni musim-musim COVID ni kan, musim-musim pandemik macam ni, sangat digalakkan untuk buat GIT. GIT tu apa? Gold in transit. Kita perempuan dah siap bayar apa semua, proses untuk hantar sahaja. Kita post ke rumah tuan puan secara ada bayar sedikit lah. So promotion sekarang sehingga 21 gram boleh post dengan harga, dengan bayaran RM10 sahaja. So RM10 saja terus boleh post ke rumah tuan puan, dan ada insurans. Tak ada masalah lah. Kalau ada contoh berlaku apa pun di tengah jalan, memang ada insurans cover dengan dalam tu. So itu berkenaan dengan cara-cara untuk dapatkan emas, untuk mula menyimpan emas dengan public gold. Okay, so yang paling mudah, maknanya yang paling mudah sangat untuk kita nak konsisten. Macam contoh nak mula, mungkin kata nak ambil yang SEPP tu kasi ada komitmen 4 bulan. Contoh nak ambil 1 dinar tadi dah 400 1 bulan kan. So tak ada. So kita nak feel dulu, bagus. Buka dalam Gold Accumulation Program ni, akaun emas ni. So 100 je simpan. Lepas tu bila kita tengok, macam contoh kawan saya, dia dah teruja, dia masuk simpan. Lepas tu dia kata bila simpan mula-mula tak naik lagi lah dekat current balance kan. Dia masuk dekat processing lagi lah. Okay, macam maknanya belum di verify lagi benda tu. Dia kata bila Kak Asia benda ni nak masuk, nak tengok jumlah emas saya. So dia rasa excited dah. So itu baru bulan pertama. Lepas bulan kedua tu dia dah pandai buat sendiri, dan dia proceed lah, dia tambah lagi. Ada yang yang beli secara ansuran tu, siap bagi gambar dekat aku nak tengok gambar Dina ni, excited ni, 4 bulan lagi aku nak ambil aku punya Dina. Itu excited ni bila kita simpan emas kan. Okey, so kalau sekejap ya, saya nak tengok kalau ada ni.
Okey. So setakat ini sahaja dulu. Kalau ada persoalan boleh sahaja hubungi saya di nombor yang tertera untuk sebarang pertanyaan. Saya insya-Allah saya akan jawablah. Okey. So sorry, tak ingat lah. Satu lagi. Okey, kalau nak mendalami ilmu emas sebenarnya sangat disarankan baca buku Wang Emas ni. Bertahan ketiga gawat. Bila baca ni tuan-puan lagi terbuka mata. Kenapa sebenarnya kita kena simpan emas? Sebenarnya emas ni sebenarnya insurans kepada kita sebenarnya. Kalau kita ada hayat, insurans hayat, kita beli rumah pun ada insurans rumah. So memang kena beli. Sebenarnya setiap orang memang perlu ada benda ni. Kenapa? Mana macam cara? Kita boleh saya boleh konsult nantilah. Okey. So boleh dapat ke buku emas ni di Galeri Ilmu ada jual, di PG Mall pun ada jual. So kalau nak beli di PG Mall boleh WhatsApp juga saya, nanti saya bagi link untuk membeli. So biasa harga je RM25, tapi saya nampak ada yang dah ada buat sale, mungkin ada boleh dapat diskaun lah pembelian ni. Okey. So itu sahaja daripada saya. Kalau ada apa-apa boleh je kontak saya bila-bila masa. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.